Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student cikgu yang berada di atas talian. Okey, Assalamualaikum. Respon Aida, okey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, Akif, okey. Siti macam mana? Mawadah, sihat hari ni Siti? Okey je, cikgu. Alhamdulillah. Salsabila, Salsabila. cikgu. Alright. Okey, Fatin. Baik. Alhamdulillah. Zahsrul. Okey, cikgu. Okey, Alhamdulillah. Zahsrul, abang awak apa tu macam mana sekarang? Sihat ke dia? Buat apa abang awak tu? Dia COD barang. Okey. Salam kat dia Okey. Okey, siapa yang ada abang atau kakak yang pernah cikgu ajar tu, salam kat dia. Mawadah Mawadah ni generasi yang 1, 2, 3, 4. Generasi keempat cikgu ajar. Zahsrul, cikgu tak ingat generasi awak, generasi kedua ke ketiga, cikgu tak ingat dah. Okey. Dan juga yang lain-lain lah Baik. Baiklah, berada di atas talian sekarang ni 7 orang termasuk cikgu. Okey. Tak apalah nak buat berada kan. Begitulah kalau awak nak tahu, begitulah situasi ataupun dilema yang dihadapi oleh cikgu-cikgu di sekolah kita, bukan cikgu Saleh je. Okey, bila cikgu buat kelas respon pelajarnya sebenarnya agak kurang memuaskan lah. Cikgu tak boleh lah, cikgu tak salahkan kamu semua mungkin yang tak dapat menyertai kelas online tu mungkin ada masalah yang tersendiri. Okey, jadi cikgu tak nak salahkan mereka lah Dan untuk itu cikgu rakamlah pengajaran ini supaya mereka yang tidak sempat menyertai kelas ini bolehlah belajar di rumah secara kendirilah. Baiklah, tanpa membuang masa pelajar-pelajar sekalian, marilah sama-sama kita membaca supaya pelajaran kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT dan mendapat petunjuk ilmu daripadanya. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Selamat datang Haikal Adam bin Zulkifli. Okey, Assalamualaikum pada Haikal. Haikal, respon Haikal. Salam, cikgu. Alhamdulillah. Okey, sihat tak hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan pelajaran. Okey, sebelum tu lupa ada lagi satu. Okey. Sekarang ni kita berada fasa terakhir bulan Ramadan. Okey, jadi tingkatkan ibadat kita lah Semoga kita dapat berjumpa dan juga bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, sebenarnya hakikat malam Lailatul Qadar ni hanya Allah saja yang tahu dan Allah akan pilih manusia-manusia hamba-hambanya yang bertuah. Jadi kita sebagai hamba Allah perlulah mencari sebaik mungkin, semampu mungkin, sedaya upaya mungkin malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah. Saya cikgu nak bersama dengan pelajar sekarang buku teks sejarah tingkatan 4. Okey. Seperti biasa mestilah ada buku, ada alat tulis mesti ada Baiklah. Rujuk halaman 58. Rujuk halaman 58. Kita akan belajar pada pagi ini tentang Perang Dunia yang Kedua. Pelajar-pelajar, Perang Dunia Kedua. Okey, baik. Cikgu akan kongsikan slide pelajarannya bersama dengan anda. Okey, jadi lihat skrin masing-masing. Okey, baiklah. Cikgu share skrin sekarang. Lihat skrin masing-masing Baik. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey. Hari ini kita akan belajar insya-Allah topik 3.3,
Okey, Perang Dunia Kedua, okey, iaitu topik 3.3 dan 3.4. Jadi kita belajar topik 3.3 dulu. Okey. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, Perang Dunia Kedua, okey, berlaku pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945. Baik. Mari kita lihat. Okey, ini Perang Dunia Kedua Apakah persoalan yang kita akan kaji dalam topik Perang Dunia Kedua? The big idea-nya ialah yang pertama, di manakah Perang Dunia Kedua berlaku? Yang kedua, negara manakah yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Dan yang ketiga, mengapakah Perang Dunia Kedua tercetus? Yang keempat, bagaimanakah Perang Dunia Kedua tamat? Dan yang kelima, apakah kesan Perang Dunia Kedua? Jadi terdapat 5 persoalan atau the big idea yang perlu kita kaji dan jawab. Okey, insya-Allah anda akan dapat jawab kelima-lima big idea tersebut. Okey, apabila anda study dan lihat slide-slide selepas ini. Baik. Baik, cikgu ada video nak kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi anda kena kaji video tersebut. Apakah yang anda faham tentang video tersebut? Okey, teruskan. Clear around! 30 seconds! I'll be with you! Boys, right stick, stomach side stick. Move fast and clear those murder holes. Want to be plenty of feet between men. 5 men to shoot the opportunity. 1 man to waste the ammo. Stand out of your weapons. Keep those exits clear. We'll see you on the beach.
Okay, students. Tadi tu adalah video yang awak lihat tadi. Okay, boleh respon. Apa yang awak faham tentang video tersebut? Mawadah dulu. Mawadah, apa yang awak faham? Faham di sini apa yang awak tengok? Okay, secara tersurat dan juga secara tersirat. Okay, boleh beritahu, boleh share dengan kawan-kawan. Jom, silakan. Mawadah. Keperitan askar yang berperang tu. Okey, keperitan askar yang berperang tu. Ada lagi? Berlaku pegadaian nyawa. Okey, menggadai nyawa Okey. Yang tersirat saya tak tahu. Okey, tak apa. It's okay. Okey, bagaimana dengan Akif? Akif. Kerjasama ego. Kerjasama antara apa? Kerjasama yang antara mana yang mana? Antara yang warna hijau tu ego. Siapa dah askar warna hijau tu? Askar warna hijau. Oh, askar warna hijau tu. Okey. Ah, Fatin, lagi kalau ada Akif. Jaga cikgu. Okey. Fatin lah, Fatin. Macam mana Fatin? Apa yang awak lihat dalam, apa yang awak faham, apa yang awak lihat secara tersurat atau tersirat tentang video tersebut? Ada penentangan secara radikal. Secara radikal. Okey, baik. Dia bukan radikal dah Fatin, ni dah perang terus. Radikal sungguh ni. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kerana berikan ulasan. Baik. Cikgu beritahu Cikgu ulas tentang jadi boleh off-kan mikrofon. Okay. Duduk. Baiklah, students. Okey, off-kan mikrofon off-kan mikrofon masing-masing. Okey, baik. Video tersebut tentang pendaratan tentera Amerika Syarikat di pantai Perancis. Okey, pantai Normandy di Perancis. Pada ketika itu, Perancis telah diduduki oleh Jerman. Okey. Jadi Amerika Syarikat ingin membebaskan Perancis daripada pendudukan Jerman. Jadi berlakulah pendaratan besar-besaran tentera Amerika Syarikat, okey, yang diketuai oleh tentera Amerika Syarikat, okey, dengan tentera British dan juga tentera Kanada. Yang bermaksudnya pendaratan besar-besaran tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Babak tadi atau video klip tadi adalah tentera Amerika Syarikat yang cuba menawan pantai Normandy daripada Jerman. Okey. Dan numbernya ialah data atau statistiknya ramai tentera Amerika Syarikat terkorban dalam pendaratan tersebut. Sama ada dia kena bom sejak di laut lagi ataupun masa mendarat kena tembak dengan machine gun. Okey. Dan juga sebelum sampai pantai telah dibom di tebing-tebing pasir lah. Itulah yang berlaku pelajar-pelajar. Ni adalah kisah benar. Video klip ni adalah satu cerita sebenarnya yang berdasarkan daripada movie lah yang berdasarkan kisah benar. Itulah yang berlaku pelajar-pelajar situasi dalam Perang Dunia Kedua. Dan anda juga menyaksikan tadi berapa ramai anggota tentera yang terkorban, sama ada di pihak tentera bersekutu dan juga di pihak tentera kuasa paksi. Baiklah, okey. Kita lihat kepada slide seterusnya Okey, pelajar-pelajar. Yang ni persoalan yang penting. The big idea yang cikgu beritahu tadi. Mengapakah Perang Dunia Kedua meletus di Eropah? Dalam buku teks anda halaman 58 dan 59. Ada 3 sebab. Okey, Perang Dunia Kedua meletus di Eropah. Sebab yang pertama ialah kemunculan ideologi baharu. Ideologi bermaksud fahaman politik. Boleh buat catatan. Jadi fahaman politik atau ideologi tersebut ialah ideologi fasisme dan juga ideologi nazis. Okey, Nazi dan juga fasis. Baik, apakah ideologi tersebut? Okey. Mengalami kemelesetan ekonomi sangat-sangat teruk. Jadi, okey, terdapat kemunculan ideologi baru iaitu fasis dan ideologi nazis.
Kedua-dua ideologi ini sebenarnya cuba mengalih perhatian rakyat di negara itu daripada kemelesetan ekonomi. Baik, contohnya gerakan fasis. Gerakan fasis muncul di Itali semasa pemerintahan Benito Mussolini. Benito Mussolini adalah seorang panglima tentera ataupun diktator yang menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Okey, jadi apakah asas dalam ideologi fasis? Okey, meletakkan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Nampak macam bagus fasisme, tetapi sebenarnya hakikat sebenarnya tidak. Mengapa? Okey, memang kita tahu keutamaan kepada kepentingan negara, tetapi melampau. Okey. Jadi untuk mencapai negara yang lain kena tolak tepi. Okey. Kepentingan individu kena tolak tepi, tidak boleh dimasukkan dalam fasisme. Jadi semuanya adalah tentang negara. Itulah fasisme. Okey. Jadi ini yang melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat nasionalisme yang melampau sehingga mereka sanggup berperang bagi meningkatkan imej negara. Maksudnya untuk menjadikan negara itu unggul, kuat, maka kena takluk, kena jajah, kena berperang dengan lain. Barulah negara itu menjadi negara yang kuat. Itulah asas, itulah benih fasis, ideologi fasis. Okey, sebagai contoh di Itali. Itali telah meluaskan tanah jajahannya dengan menguasai Habsyah dan juga Albania. Habsyah sekarang namanya ialah Ethiopia. Okey. Baik, itulah fahaman fasis. Baik, marilah kita tengok pula bagaimana fahaman Nazis. Okey. Baik, fahaman Nazi ini adalah bermula sejak pimpinan Adolf Hitler yang memimpin parti politik Nazi. Nazi ini singkatan daripada NA itu sebenarnya nasionalisme. KZI itu, KI itu parti. Jadi parti nasionalisme, singkatannya Nazis dalam bahasa Jerman. Baik. Jadi asas ideologi ini ialah mengagungkan bangsa Jerman. Bangsa Jerman adalah bangsa yang terbaik di dunia. Okey. Jadi Adolf Hitler telah mengingkari, mengetepikan, melanggar perjanjian Versailles dengan membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki wilayah Rhineland. Okey, kita tahu, kita sudah belajar dalam Perang Dunia Pertama. Kandungan perjanjian Versailles ialah Jerman perlu mengehadkan saiz angkatan tenteranya. Okey, tetapi Jerman melanggar perjanjian itu semasa Adolf Hitler menguasai Jerman apabila partinya menang dalam membentuk kerajaan pada tahun 1933. Jadi Jerman di bawah pimpinan Hitler membina angkatan tentera semula. Okey, dan seterusnya melanggar perjanjian Versailles apabila menduduki Rhineland. Okey, baiklah. Itulah dua ideologi yang muncul di Eropah, iaitu ideologi fasis dan ideologi Nazi. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tentang kedua-dua ideologi tersebut? Silakan, boleh onkan mikrofon. Cikgu. Ya, silakan. Saya tak faham yang fasisme tu macam mana tu? Baik, fasisme ni adalah ideologi atau fahaman politik. Dia meletakkan kepentingan negara melebihi apa-apa, melebihi yang lain, negara first, sehingga munculnya semangat nasionalisme melampau. Itulah fahaman fasis. Faham maksudnya fasis ni cuba tanam rasa cinta kepada negara melebihi cinta yang lain. Melebihi yang lain, bukan pada agama, bukan kepada keluarga. Tak boleh yang tu. Cinta pada family dilarang. Contoh macam tu. Negara yang pertama. Sehingganya fahaman ini menyebabkan rakyat Itali sanggup berperang dengan negara lain.
Maksudnya dia semangat, maksudnya fahaman fasis ni, cikgu rumuskan, ialah satu fahaman nasionalisme yang melampau sehingga sanggup berperang. Mudahnya macam tu. Faham Akif? Faham Igo? Okey, bagus. Okey, yang lain kalau ada persoalan silakan. Cikgu, saya nak tanya. Okey, silakan. Kenapa Itali dia mengalami kemelesetan ekonomi, sedangkan kalau Perang Dunia Pertama kan dia dalam geng yang menang? Okey, baiklah pelajar-pelajar. Okey, bagus soalan itu. Baiklah pelajar-pelajar, sebenarnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ekonomi dunia masih lagi tidak stabil pelajar-pelajar. Okey, bayangkan selepas masa berlaku Perang Dunia Pertama, ekonomi dunia masih belum stabil, tak kuat lagi. Berlaku Perang Dunia Pertama. Selepas tamat Perang Dunia Pertama, adakah ekonomi kuat semula di dunia? Tidak. Tak kuat sebab banyak negara selepas tamat Perang Dunia Pertama, negara itu mundur. Negara itu mengalami kemelesetan ekonomi. Bukan saja di Eropah, malah seluruh dunia. Mengapa? Sebab negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama telah menghabiskan semua perbelanjaan ke arah ketenteraan. Jadi habis semua duit belanja ke arah Perang Dunia Pertama. Bila Perang Dunia Pertama tamat, tiada lagi hasil kewangan negara. Jadi itu sebabnya negara-negara, kebanyakan negara di dunia mundur. Jadi berlakulah kemelesetan ekonomi. Okey, apabila dia berganjak pada tahun 20 tahun selepas Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1939, so muncullah fahaman fasis, fahaman Nazi. Jadi fahaman ini cuba mengelakkan penduduk atau rakyat di Itali dan Jerman mengalih perhatian, senang cikgu cakap, mengalih perhatian daripada kemelesetan ekonomi. Dia tengok negara dia kuat, dia cuba mengalihkan perhatian rakyat supaya rakyat tak terasa sangat bahawa negara mereka sedang berada dalam kemelesetan ekonomi dunia. Sebenarnya bukan negara mereka saja yang merasai kemelesetan ekonomi dunia. Seluruh negara pelajar-pelajar termasuk Malaysia, tanah Melayu pada ketika itu juga mengalami kemelesetan ekonomi. Sebab apa? Sebab Britain yang menjajah negara kita pada waktu itu telah menggunakan hasil negara kita, seperti getah, biji timah untuk membiayai Perang Dunia yang Pertama pelajar-pelajar. Akhirnya bila Perang Dunia Pertama tamat, tanah Melayu juga mengalami kemelesetan ekonomi. Jadi pada tahun itu bolehlah cikgu katakan bahawa di dunia berlaku satu kemelesetan ekonomi. Faham tak pelajar-pelajar? Faham tak yang tanya soalan tu utamanya tu? Faham? Faham. Jadi memang betul lah Itali itu memanglah dia menang. Dia menang. Dia menang. Dia macam dia menang, dia menang. Menang pun senang cerita, menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang menang rasa hebatlah, tetapi duit yang banyak dibelanjakan dalam pembiayaan peperangan tak dapat digunakan. Sebab dah habis duit. Yang menang pun tak boleh buat apa. Sebab bahawa duit telah dibelanjakan ke arah perang. Tak ada duit. Jadi rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Jadi negara yang menang juga mundur. Apatah lagi negara yang kalah pelajar-pelajar. Itulah cerita yang berlaku yang sebenarnya. Okey, faham Okey, ada soalan lain? Ada tak soalan lain? Okey, kalau tak ada, maksudnya fahamlah. Baik, kita teruskan dengan sebab yang kedua. Okey. Teruskan dengan sebab yang kedua. Sebab yang kedua ialah kegagalan perjanjian Versailles. Terutama negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama seperti Jerman lah. Jerman paling tidak puas hati. Jerman kalah, Jerman hilang tanah jajahan. Jerman kena bayar pampasan perang yang tinggi.
menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk berbanding negara lain. Dia lagi teruk. Negara lain teruk juga, tapi dia lagi teruk sebab Jerman kena bayar pampasan perang yang tinggi. Itu kemudian Jerman kehilangan tanah jajahannya. Baik. Manakala Itali, Itali ni pihak yang menang, tetapi Itali tak puas hati. Sebab apa? Itali tidak dapat bahagiannya. Sepatutnya Itali dapat kawasan jajahan. Itali di pihak menang, tak puas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti Perancis. Perancis dapat tanah, dia tak dapat negara Poland. Poland diserahkan kepada Perancis. Poland milik Jerman, Jerman kalah. Poland serah Perancis. Itali tak dapat apa-apa. Itu sebabnya Itali tidak berpuas hati. Jadi apabila Itali tidak berpuas hati, Itali bekerjasama dengan Jerman. Maka kerjasama inilah mengheret ke kancah Perang Dunia yang kedua. Baik pelajar-pelajar, ada apa-apa kemuskilan tentang sebab yang kedua? Silakan, boleh tanya. Okey ke? Sebab yang kedua ni. Okey Cikgu, saya tak berapa faham. Okey, yang mana? Yang tidak puas hati. Tidak puas hati, baik. Baik, kena lihat balik perjanjian Jerman tu. Okey, tengok lihat perjanjian Versailles, bersama-sama dengan cikgu, rujuk buku teks halaman 56 sekarang. Cuba tengok halaman 56 buku teks. Baik, kita lihat, kita imbas kembali perjanjian Versailles. Baik, perjanjian Versailles, buku teks halaman 56. Bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Itu yang pertama. Yang kedua, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Yang ketiga, menghadkan saiz angkatan tentera. Dan yang keempat, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Baik. Jadi Jerman menganggap perjanjian Versailles ini berat sebelah. Jerman dihukum dengan begitu teruk. Itu sebab Jerman tak puas hati. Jerman tak puas hati terhadap perjanjian Versailles, akhirnya Jerman langgar perjanjian ini. Dengan menguatkan angkatan tentera. Tak nak bayar pampasan perang. Begitulah Jerman tindak balas Jerman terhadap perjanjian Versailles. Jadi mengapa Jerman tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles? Kandungan perjanjian Versailles yang tidak adil. Apa contoh tak adil itu? Kena bayar pampasan perang yang tinggi. Tanah jajahan Jerman diserahkan kepada pihak yang menang. Jerman pula bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jadi perkara ini menyebabkan Jerman tak puas hati. Itu sebab kenapa Jerman tak puas hati, kita dah tahu. Yang kedua, apa tindak balas Jerman? Melanggar perjanjian Versailles. Apa bentuk pelanggarannya? Bentuk pelanggarannya ialah menguatkan saiz angkatan tentera. Malah menambah bilangan angkatan tentera laut Jerman. Banyak industri berasaskan ketenteraan, produk-produk kereta kebal, kapal selam, kapal perang banyak dikeluarkan sejak pelanggaran perjanjian tersebut. Itulah pelajar-pelajar. Faham yang tanya tu? Faham, cikgu. Alhamdulillah. Itu sebabnya Jerman tak puas hati terhadap perjanjian Versailles sebab dia tidak adil. Itali pula sebab apa dia tak puas hati? Itali tidak mendapat bahagian yang sama seperti negara lain yang menang. Itu sebabnya Itali keluar daripada pihak yang menang, dia menyertai Jerman pula. Begitulah. Baik, kalau tak ada soalan, boleh cikgu teruskan dengan sebab yang ketiga. Boleh Baik, Boleh. Sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ialah kegagalan Liga Bangsa. Baik, Liga Bangsa ni ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama. Memastikan keamanan dunia sama antara bangsa. Tetapi dia gagal berfungsi. Mengapa?
Liga Bangsa tak dapat menghalang kuasa-kuasa besar dunia, okey, untuk terlibat, menghalang kuasa-kuasa besar dunia berperang. Okay. Senang cerita, Liga Bangsa gagal menghalang peperangan yang berlaku di dunia selepas Perang Dunia Pertama. Contoh, krisis Manchuria. Liga Bangsa gagal menghalang Jepun daripada menakluki Manchuria. Manchuria merupakan sebuah bahagian di bawah penguasaan, wilayah di bawah penguasaan China. Okey. Okey, satu lagi Liga Bangsa, okey, Jerman keluar daripada Liga-Liga Bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Ini telah mencabar Liga Bangsa. Jadi Liga Bangsa tak boleh buat apa? Tidak buat apa-apa, tidak mengambil tindakan pun terhadap Jerman. Okey. Kemudian krisis Habsyah. Itali telah menyerang Habsyah di Afrika. Jadi rumusnya Liga Bangsa gagal memainkan peranannya untuk memastikan keamanan dunia. Buktinya gagal menghalang krisis Habsyah, gagal menghalang Jerman memperbesarkan angkatan tenteranya, gagal menghalang dari krisis Manchuria. Itulah dia kegagalan Liga-Liga Bangsa. Akhirnya ketiga-tiga sebab ini menjadi faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, baik, selesai sebab-sebab ataupun faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Ada nak tanya tentang sebab-sebab tersebut? Silakan. Silakan pelajar. Kalau ada soalan? Maksud perjanjian pelucutan senjata tu dia nak terangkan apa sebenarnya? Saya kurang faham. Perjanjian pelucutan senjata itu ada dalam perjanjian Versailles. Cuba lihat muka surat 56, perjanjian Versailles. Okey. Okey. Okey, selepas Perang Dunia yang Pertama terdapat beberapa perjanjian yang ditandatangani antara Jerman dengan pihak yang menang. Antara perjanjian itu perjanjian Versailles. Antara perjanjian itu ialah perjanjian pelucutan senjata 1932 dan 34. Okey, jadi dalam perjanjian senjata tersebut, okey, Jerman tidak boleh memperbesarkan angkatan tenteranya. Jerman tak boleh satu lagi, Jerman tak boleh berperang atau berperang dengan menceroboh negara lain. Itulah pelucutan senjata. Okay. Tetapi Jerman melanggar perjanjian tersebut. Okay. Liga Bangsa tidak gagal pula menghalang Jerman daripada memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Okey. Itu sebabnya berlakunya Perang Dunia yang Kedua, kerana kegagalan Liga Bangsa itu sendiri. Faham tak? Faham. Faham okey, baik. Okey, ada soalan lain? Silakan. Okey, baik. Pelucutan senjata ini, okey. Pelucutan senjata bermaksud tidak boleh mengangkat senjata. Maksudnya tidak boleh berperang. Jerman tidak boleh berperang, tidak boleh menceroboh negara-negara lain. Itulah kandungan perjanjian pelucutan senjata 1932 dan 1934. Tetapi Jerman langgar perjanjian tersebut. Okey, dengan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka dan seterusnya menakluk negara lain. Okey. Baik. Iaitu wilayah Rhineland semula kan, dalam kita dah belajar tadi dalam kemunculan ideologi baru, Jerman telah menduduki wilayah Rhineland semula, sedangkan dalam perjanjian pelucutan senjata Jerman tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh menceroboh lagi. Jadi Jerman dah langgar perjanjian tersebut. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita teruskan dengan slide seterusnya. Baik, yang ini the big idea atau persoalan yang ada tadi.
utama yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ada dua. Satu, kuasa paksi, satu kuasa bersekutu. Kuasa paksi terdiri daripada Jerman dan Itali. Kemudian Jepun menyertai selepas itu. Kuasa bersekutu pula terdiri daripada negara Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Okey, jadi pertemuan kedua-dua kuasa ini menyebabkan tercetusnya Perang Dunia yang Kedua lah. Okey, baik. Kita lihat di manakah lokasi Perang Dunia Kedua. Kita boleh bahagikan kepada 3 kawasan atau dinamakan sebagai teater. Teater Eropah, teater Asia Pasifik dan teater Afrika. 3 kawasan besar inilah yang mana Perang Dunia Kedua itu berlaku. Okey, dalam buku teks anda ada 2 tempat saja dinyatakan iaitu Eropah dan Asia Pasifik. Sebenarnya kalau kita baca buku-buku sejarah tambahan di universiti di peringkat lebih tinggi, sebenarnya Perang Dunia Kedua ini ada satu lagi teater iaitu teater Afrika. Maksudnya perang berlaku di benua Afrika, terutama di kawasan Mesir dan Habsyah. Jadi lokasi Perang Dunia Kedua ada 3, Eropah, Asia Pasifik dan Afrika. Dalam konteks kita belajar Eropah dan Asia Pasifik sahaja. Baik, mari kita lihat peta. Seperti dalam buku teks anda, muka surat 61. Baik, kita lihat Jerman, Itali adalah kuasa paksi. Tengok anak panah tu menunjukkan bagaimana perang itu berlaku. Jerman telah menyerang Poland, Itali sudah menyerang Perancis. Nampak bagaimana kuasa paksi menjalankan peluasannya, berperang dengan negara lain. Kuning tu kuasa paksi. Hijau tu adalah kuasa bersekutu. Warna ialah wilayah yang dikuasai oleh kuasa paksi. Tengok bagaimana kuasa paksi meluas dengan berperang menceroboh negara lain. Okey, baik. Bagaimanakah Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah? Yang tadi sebab. Mengapakah Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah, kan? Okey, kali ini kita akan belajar pula bagaimana Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah. Ini adalah persoalan yang cikgu beritahu tadi. Baik, konteks halaman 60. Baik, 1, 2, 3, 4. Ada 4 cara. Yang pertama, Jerman telah menakluk kawasan Eropah Barat. Seperti Poland, buat catatan atau highlightkan, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Hampir semua kawasan Eropah Barat telah dijajah oleh Jerman seperti dalam peta tadi. Cuba lihat dalam peta tadi. Okey. Baik. Mengapakah apakah rahsia Jerman sehingga berjaya menakluk sebahagian besar Eropah Barat? Jerman menggunakan strategi Blitzkrieg. Blitzkrieg bermaksud serangan pantas yang bersepadu yang meliputi serangan udara, serangan darat, menggunakan kereta kebal, menggunakan kapal terbang, menggunakan tentera jalan kaki, menggunakan tentera bermotosikal. Semua unit ketenteraan diintegrasikan dalam satu serangan yang pantas. Itulah strategi serangan Blitzkrieg, yang menjadi faktor kejayaan Jerman menakluk hampir semua kawasan Eropah Barat. Baik, yang kedua. Perang Dunia Kedua di Eropah berlaku apabila Britain dibom. Air raid dalam bahasa Inggeris di Britain. Britain ni, Jerman dengan Britain kalau awak lihat, kalau pelajar lihat dalam peta dunia, boleh lihat dalam muka surat 61 sebenarnya Jerman dengan Britain tak jauh. Lebih-lebih lagi apabila Jerman telah menakluk Belanda. Apabila Jerman menakluk Belanda, maka kawasan Jerman berhampiran dengan negara Britain. Jadi dengan mudah Jerman menghantar kapal terbang, kapal terbang pejuangnya untuk mengepung Britain ataupun dengan melancarkan roket V1. Roket V1 dengan V2. Roket V1 dengan V2 adalah roket kali pertama
oleh Jerman. Sehingga kan kalau awak nak tahu, pihak bersekutu, kuasa bersekutu terkejut. Diingatkan yang terbang di udara itu kapal terbang, tapi pelik, dia tak ada sayap yang panjang seperti kapal terbang. Rupa-rupanya itu adalah roket. Roket ni Jerman ni mudah saja, dia letakkan macam meter, ada meter di situ, meter macam motosikal kan, ada angka kan. Jadi meter itu dah set dengan sama jaraknya antara Belanda dengan kawasan yang dibom di Britain. Jadi apabila meter itu berhenti pada nombor tertentu, maka bom itu akan jatuh, berhenti, dia jatuh dan terus direct kepada tempat yang nak dibom. Itulah konsep roket V1. Jadi roket V1 ini menjadi ancaman kepada Britain, yang mana banyak bandar-bandar di Britain telah terbakar, dibom oleh Jerman. Dan itu sebabnya pada ketika itu kalau kita tengok sejarah, kita tengok video kemusnahan Britain. Britain banyak membina kubu bawah tanah untuk berlindung daripada serangan udara Britain. Apabila Jerman menyerang, semboyan dan siren akan berbunyi, menandakan bermulalah pengumuman Jerman. Jadi ramai rakyat Britain berlindung di kubu bawah tanah. Baik. Yang ketiga, penyertaan Itali dalam Perang Dunia Eropah. Jadi Itali telah menjadi sekutu Jerman dan menyediakan perang terhadap Britain dan Perancis. Itu menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua Eropah. Yang kedua, Jerman juga menyediakan perang terhadap Rusia. Jerman telah menyediakan serang Rusia. Rusia ni kuasa besar, jadi Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Rusia pun balas. Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu satu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Yes. Banyak apa? Bandar Rusia, Leningrad, Moskow, Stalingrad berjaya diduduki oleh Jerman. Kalau awak nak tahu, Jerman berjaya menduduki 3 bandar utama di Rusia, iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Dalam satu operasi besar-besaran dinamakan Operasi Barbarossa. Baik. Itulah pelajar-pelajar bagaimana Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah. Ada empat fakta bersama huraian-huraiannya. Okey, boleh tanya kalau ada soalan. Silakan. Ada nak tanya? Silakan. Tak ada? Okey ke? Respon okey ke? Okey. Okey, alhamdulillah. Alright. Cikgu dah susun elok-elok dah. Okey. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya. Baik. Bagaimanakah Perang Dunia Kedua berakhir di Eropah? Okey. Baik. Buku teks halaman 62 dan 63. Okey. Baik. Kuasa besar dalam kuasa bersekutu, dalam kuasa bersekutu iaitu Amerika Syarikat, Britain dan Rusia telah bekerjasama. Kerjasama untuk menghadapi Jerman. Amerika Syarikat ketuanya ialah Franklin Roosevelt, Presiden, Perdana Menteri Britain Winston Churchill dan juga Presiden Rusia Joseph Stalin. 3 ni telah bertemu, banyak kali buat pertemuan. Dalam pertemuan itu ada terhasillah idea-idea atau strategi untuk mengalahkan Jerman. Jadi kerjasama kuasa besar ini sebenarnya menjadi faktor berakhirnya Perang Dunia Kedua Eropah dengan kekalahan Jerman. Jerman kalah apabila kuasa besar ini bergabung. Kalau awak nak tahu, terdapat peperangan yang disertai ketiga-tiga negara ini untuk menghadapi Jerman sekaligus. Maksudnya Amerika Syarikat, tentera Amerika bersama tentera Britain, bersama tentera Rusia bergabung menyerang, berperang dengan Jerman, menyebabkan Jerman kalah. Itulah dia. Jadi kerjasama kuasa besar ini menyebabkan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang kedua, pelajar-pelajar, sebenarnya Jerman ataupun kuasa paksi tersilap percaturan. Mengapa?
menawan Rusia, tetapi Jerman tidak berfikir dengan panjang. Okey, Rusia negara besar. Okey, Rusia negara besar. Kita tengok keadaan geografi di Rusia. Rusia negara besar, ada pegunungan, okey, ada musim panas, ada musim sejuk, okey. Jadi, okey, Jerman pernah terperangkap, okey, dalam ekspedisi berperang dengan Rusia ni, terperangkap dalam satu musim saji. Dia jauh. Okey, Jerman bila menang dengan Rusia telah menawan bandar utama seperti Leningrad, okey, Stalingrad, okey, dan okey, jadi Jerman nak pergi jauh lebih ke dalam Jerman. Jadi masa dia pergi jauh ke dalam Jerman tu, tentera Jerman terperangkap dalam situasi musim saji yang sungguh teruk, menyebabkan rakyatnya terputus bekalan makanan, okey, nak patah balik tersangat jauh, okey. Jadi lama-lama bekalan minyak habis, bekalan makanan habis, okey, jadi terperangkap dalam situasi di Rusia, okey, situasi sejuk, musim saji, musim sejuk yang bagi Jerman tidak biasa dengan keadaan itu. Jadi kesempatan ini digunakan oleh Rusia untuk menyerang balas. Rusia dah biasa keadaan itu, dia dah tahu terrain, dah tahu pokok kat mana, dah tahu lubang dekat mana, dah tahu tempat bersembunyi kat mana, dah tahu bentuk muka buminya. Jadi Rusia lebih arif sebab itu negaranya. Jerman tidak arif sebab dah masuk jauh ke dalam. Jerman mengalami satu pengalaman yang berbeza sebab tak ada bentuk muka bumi ini di Jerman, okey, yang sungguh mencabar, dan itu menyebabkan Jerman kalah, okey, dalam Perang Dunia yang kedua. Okey, jadi keberkesanan strategi serangan menjadi sebab Jerman kalah, okey. Alright, satu lagi ialah cikgu cakap tadi, keberkesanan strategi serangan tadi yang kerjasama kuasa besar ini, okey, melibatkan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Yang cikgu cakap tadi, awal tadi masa video tadi, iaitu di pantai tersebut, pantai Normandy, pendaratan tentera bersekutu yang terdiri daripada tentera Amerika Syarikat, tentera Britain dan juga tentera Kanada. Pendaratan besar-besaran. Tak silap cikgu lah, tak silap cikgu, 150 lebih, ada hampir 200,000 orang tentera mendarat di pantai Normandy untuk membebaskan Perancis dari cengkaman Jerman. Okey. Baik. Jadi itulah pelajar-pelajar keberkesanan strategi serangan. Kita lihat peta di buku surat sebelah. Nampak? Nah, cikgu, inilah pantai Normandy. Okey. Jadi tentera Amerika Syarikat, tentera Kanada, okey, tentera Kanada terbang ke Britain dahulu. Dan dari Britain dengan menaiki kapal terbang, menaiki kapal laut, okey, tenteranya pun menyerang pantai Normandy ini. Okey, di sini nampak. Sebenarnya Jerman sudah tahu bahawa tentera bersekutu akan menyerang dari Selat Inggeris. Dan Jerman telah bersedia dengan meletakkan tembok, membina tembok, okey, wall, the Great Wall kat sini, tembok di sepanjang pantai Normandy. Ada tembok itu, Jerman letakkan kedudukan meriam besar, kedudukan machine gun, senjata berat, kedudukan mortar, okey, meriam kecil. Dia letakkan perangkap kereta kebal yang awak lihat dalam video tadi, ada besi yang X tu kan. Itu sebenarnya mengelakkan kereta kebal daripada menceroboh masuk melepasi pantai. Okey, letak periuk api di sepanjang pantai ini. Sebenarnya tentera Jerman sudah bersedia. Namun begitu, okey, tentera bersekutu diketuai oleh Amerika Syarikat tetap meneruskan operasi tersebut. Okey. Kod operasi itu namanya D-Day. D ni hari. Okey. Jadi D-Day ni hari pertama. Okey. Hari pertama tu iaitu pada Jun 1944, 6 Jun tadi. 6 Jun hari pertama D-Day. Okey. Baik. Okey, jadi awak lihatlah macam mana keadaan D-Day itu di pendaratan pantai Normandy. Walaupun tentera bersekutu, okey, mengalami kematian ataupun kematian jiwa, ramai tentera yang terkorban, tapi kejayaan itu, tapi tentera bersekutu mencapai kejayaan apabila pantai Normandy, iaitu pantai Utah, Omaha, Gold, Juno dan Sword berjaya dikuasai oleh tentera bersekutu, tetapi kena bayar harga yang sungguh mahal. Apa dia harga yang mahal? Okey, iaitu
terkorban. Itulah harga yang mahal yang perlu dibayar oleh kuasa ataupun tentera bersekutu. Okey, baik pelajar-pelajar. Okey, setakat itu ada nak tanya? Okey, tentang bagaimanakah Perang Dunia Kedua berakhir di Eropah. Ada nak tanya, silakan. Silakan pelajar respon, nak tanya. Silakan. Ada tak? Tak ada eh? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya, iaitu bagaimanakah Perang Dunia Kedua berlaku di Asia Pasifik. Tadi kita dah tahu okey, senario Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Bagaimana ia bermula dan bagaimana ia berakhir. Baik, kita lihat di Asia Pasifik. Baik, Asia Pasifik ni ialah kawasan Pasifik termasuk kawasan Asia. Jadi ia merangkumi tanah Melayu, negara Asia Tenggara, merangkumi China, Jepun, Rusia dan juga Amerika Syarikat, Australia. Kawasan Asia Pasifik lah. Okey, Laut Pasifik, Laut China Selatan. Baik. Oleh kerana Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua di teater Eropah, maka tentera bersekutu boleh menumpukan perhatian kepada Jepun pula. Jepun menguasai kawasan Asia Pasifik. Jerman kalah membolehkan tentera bersekutu menumpukan perhatian kepada Jepun. Baik. Okey, sejak zaman Meiji, kita dah belajar dalam bab yang kedua lalu. Okey. Nasionalisme di Jepun. Okey, Jepun telah muncul sebagai kuasa di timur. Jadi, Jepun telah melaksanakan dasar perluasan kuasa. Okey. Yang pertama, okey, apakah dasar perluasan kuasa tersebut? Keperluan industri. Okey. Jepun mengalami satu revolusi perindustriannya pada akhir abad ke-19. Jadi Jepun perlukan bahan mentah, okey, untuk memenuhi permintaan industrinya. Jadi Jepun bahan mentahnya kurang. Jadi bahan mentah terdapat di negara lain di Asia. Jadi itu sebabnya Jepun mengamalkan dasar perluasan kuasa supaya bahan mentah dapat memenuhi keperluan industrinya. Jadi itu sebab Jepun jajah tanah Melayu sebab nak dapatkan biji timah. Okey, dan juga negara-negara lain di Asia. Baik, yang kedua, pengaruh golongan tentera. Okey. Jadi di timur pada ketika itu, Jepun merupakan satu-satu negara yang mempunyai angkatan tentera paling moden. Okey, bayangkan, okey, Jepun ada tentera laut, ada kapal pengangkut. Negara Asia lain mana ada lagi ketika itu? Okey, Jepun sudah ada kapal pengangkut. Kapal pengangkut ni kapal yang mengangkut kapal terbang. Okey, Jepun ada Jepun ada kapal selam. Okey, dekat situ kita lihat tentera Jepun telah memodenkan tenteranya berbanding negara-negara lain di kawasan Asia. Okey, kemudian golongan tentera di Jepun menganggap bahawa masalah ekonomi boleh diselesaikan melalui penaklukan kawasan yang kaya dengan biji timah. Ini dia. Tentera menganggap okey, nak atasi kekurangan bahan mentah kita kena menakluk. Lebih-lebih lagi pula tentera Jepun sudah kuat, okey, sudah dimodernkan, kuat. Okey. Itu sebabnya Jepun berjaya mengembung pangkalan tentera laut Amerika Syarikat iaitu di Pearl Harbor. Okey, jadi Presiden Amerika Syarikat sangat terkejut. Okey. Pangkalan tentera laut yang utama di Amerika telah dipukul dengan begitu teruk oleh tentera Jepun. Okey. Yang ketiga, dasar perluasan kuasa Jepun, Order Baru Asia. Okey. Jadi Jepun ni dia nak negara-negara Asia yang dijajah oleh Barat dibebaskan. Negara Asia untuk Asia, bukan untuk negara orang lain. Okey, jadi Jepun nak menubuhkan Asia ni satu blok ekonominya yang tersendiri. Di Asia untuk Asia. Jadi sebab Jepun
penjajahan barat sama ada dari segi politik dan juga ekonomi. Okey, Jepun juga menggesa negara-negara Asia yang dijajah oleh barat untuk menentang penjajahan barat. Okey. Jadi itulah dia pelajar-pelajar bagaimana dasar peluasan kuasa Jepun. Okey. Baik. Seterusnya yang kedua ialah sekatan ekonomi terhadap Jepun. Okey, melihat Jepun sikit-sikit menyerang, sikit-sikit melihat Jepun muncul sebagai kuasa besar dunia apabila Jepun dah mengalahkan Jepun mengalahkan Manchuria, Jepun juga telah menguasai Korea, Jepun juga telah menguasai Indochina. Jadi Amerika Syarikat rasa perlulah untuk menyekat Jepun ni supaya Jepun ni supaya Jepun ni tidak mengganggu kestabilan dan keamanan dunia. Jadi Amerika Syarikat dan British telah mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Apa dia sekatan ekonominya? Menghentikan perdagangan. Menghentikan perdagangan dengan Jepun. Seterusnya Jepun juga membuat satu perancangan untuk menakluk wilayah di selatan. Wilayah di selatan ialah Asia Tenggara. Jadi Jepun dah tahu sebenarnya Asia Tenggara kaya dengan biji timah, getah, boksit dan petroleum. Dan bahan-bahan ini boleh digunakan untuk Jepun untuk membiayai, untuk menampung keperluan industrinya. Dan juga untuk membiayai perbelanjaan perang. Begitulah pelajar-pelajar. Bagaimanakah perang dunia kedua berlaku di Asia Pasifik? Baik, kita lihat satu video bagaimana tentera Jepun menyerang Pearl Harbor. Okey, pelajar-pelajar, itulah dia satu bapak dalam Pearl Harbor daripada kisah benar. Begitulah berlaku, lebih kurang gambarannya. Baik, dalam masa yang sama, pengumuman Pearl Harbor, Jepun juga mendarat di tanah Melayu pelajar-pelajar. Okey. Okey, cuba tengok Jepun juga mendarat di tanah Melayu. Cuba tengok ni buku teks halaman 66 dan 67. Okey, bagaimana Jepun meluaskan dia punya bagaimana Jepun mengadakan serangan di Asia Pasifik Alright. Alright, seterusnya. Okey, kesan Perang Dunia Kedua kesan Perang Dunia Kedua. Okey.
hampir 75 juta nyawa manusia, harta benda di mana saja, menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman, kemiskinan, kemelesetan ekonomi, kehilangan ayah, kehilangan ibu. Jadi banyak kesan buruk berbanding kesan baik. Tak adalah kesan baik sebenarnya, kesan buruk saja. Okay, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Okey, itulah kesan Perang Dunia. Okey. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Begitulah dia slide pelajaran tentang Perang Dunia Kedua. Jadi ada nak tanya pelajar-pelajar setakat ini? Silakan. Ada nak tanya? Cikgu, Ya, silakan. Pearl Harbor tu milik siapa tu? Amerika kan? Ya, Amerika Syarikat. Pearl Harbor adalah satu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat yang terletak di Pulau Hawaii. Okey, di Pulau Hawaii ada satu pangkalan tentera laut namanya Pearl Harbor. Di situlah headquarters bagi tentera laut Amerika Syarikat. Jadi Jepun telah mengebom Pearl Harbor tersebut. Begitulah. Jepun berjaya. Jepun hanya kehilangan, kalau tak silap cikgu, kapal terbangnya musnah, tak sampai pun 10 buah kapal terbang. Okey. Manakala di pihak Amerika Syarikat hilang beberapa buah kapal perang, berapa buah kapal destroyer, beratus-ratus kapal terbang. Okey, begitulah yang berlaku. Kisah benar itu sebenarnya. Okey, itulah dia. Dalam masa yang sama, Pearl Harbor diserang, okey, tentera Jepun telah mendarat di Kelantan, okey, tanah Melayu. Dalam masa yang sama. Okey. Alright. Ada lagi nak tanya? Lepas tu Amerika tak ada buat serangan balas cikgu? Amerika terkejut. Okey, jadi sebenarnya Amerika sangat marah. Cerita dia ni tak ada dalam buku teks, cikgu beritahu daripada apa yang telah cikgu belajar. Okey. Sebenarnya sebelum pengumuman Pearl Harbor itu, sebenarnya Jepun cuba nak berbaik dengan Amerika Syarikat lah. Tetapi Amerika Syarikat dapat tahu bahawa rancangan Jepun nak menyerang Amerika Syarikat, mungkin Pearl Harbor, tetapi maklumat risikan itu adalah tidak ketahui sejauh manakah ketepatannya, tapi diminta berjaga-jaga. Okey, kalau awak nak tahu, di Hawaii itu ada orang Jepun yang menyamar, okey, yang memberikan maklumat risikan kepada tentera Jepun. Okey, orang Jepun yang dah lama tinggal di Hawaii, bekerja sebagai jurugambar, okey, bekerja sebagai peniaga-peniaga di sana, telah memberikan maklumat bagaimana keadaan dalam pangkalan tentera tersebut. Berapa jumlah kapal yang berlabur, berapa jumlah kapal perang, berapa jumlah kapal destroyer, berapa jumlah kapal pengangkut, okay, berapa ratus kapal terbang, siapa dia punya ketuanya, di mana lokasi kapal landasan kapal terbang. Jadi maklumat bisikan ini telah sampai ke pengetahuan Jepun. Jadi Jepun dengan maklumat yang agak tepat ini, Jepun mengambil satu keputusan untuk menyerang Pearl Harbor. Tetapi Jepun ni bijak, dia berjaya memperdayakan tentera Amerika Syarikat. Dia yang menyebabkan tentera Amerika Syarikat rasa tak mungkin Jepun menyerang Pearl Harbor yang ada kapal-kapal yang sungguh kuat dan hebat. Tetapi pada 11 lepas subuh, okey, 8 Disember 1941, okey, Jepun menyerang Pearl Harbor dengan tiga gelombang serangan kapal terbang, serangan udara, okey, menyebabkan Pearl Harbor totally knock out, musnah. Begitulah. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Ada tak? Tu je cikgu. Okey, ada tak? Yang lain sila boleh tanya. Yang lain boleh tanya. Silakan. Okey ke? Okey ke? Tak ada apa-apa Okey, baiklah kalau tak ada apa-apa. Okey. Baik. Cikgu rasa sampai situ saja kelas kita lah. Kita dah sampai 2 jam.
Okey, cikgu tak ada soalan nak berikan kepada anda sebab cikgu nak tunggu satu lagi topik, lepas tu baru bagi soalan. Alright, betul ni tak ada soalan, cikgu tanya balik sekali lagi. Kalau ada soalan silakan. Boleh respon? Betul tak ada Tak ada. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Okey, kalau tak ada cikgu stop presentation. Okey. Baiklah pelajar-pelajar, okey, kita belajar tadi lebih kurang dalam 1 jam 15 minit. Okey, dah tu kita cikgu stop dekat sini. Okey, cikgu tak ada apa tugasan nak beri. Okey, lepas ni baru cikgu berikan tugasan. Okey, jadi cikgu minta pelajar-pelajar baca topik seterusnya iaitu halaman 68. Okey, faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Dengan 3 poin, dengan halaman 70 dasar bukan Jepun di negara kita. Okey. Baik, bacalah kedua-dua topik tersebut. Baik. Tak ada apa lagi cikgu nak beritahu. Okey, cikgu akhirlah kelas kita hari ini. Baik, kita akhiri majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih Al-Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, study bab-bab lain Okey, bye. Bye-bye.